Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, ada dua segmen. Segmen singgah seram dan segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak ceritakan pengalaman yang dialami oleh seorang wanita ketika dia dan juga suami dia baru berpindah ke sebuah rumah sewa, rumah pangsa puri di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang seorang lelaki yang menjalani pembedahan otak. Tapi pembedahan otak ni bukanlah operasi pembedahan biasa. Sebabnya, masa dia lalui pembedahan otak ni, dia dikehendaki untuk bermain saksofon. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah kali ini, saya akan gunakan nama samaran Zaitun untuk memudahkan cerita. Masa perkara ini berlaku, Zaitun dan suami dia baru saja berpindah ke sebuah rumah sewa baru di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Rumah jenis pangsa puri. Zaitun rasa sangat seronok tinggal dekat situ sebab kawasan di sekitar kawasan tu cantik. Ada banyak bukit dan pemandangan yang menghijau. Lagi satu, tuan rumah dah renovate rumah tu. Jadi ruang yang ada dalam rumah tu lebih luas daripada saiz asal. Memang selesa lah tinggal dekat rumah tu. Cuma ada satu je masalah tinggal dekat situ. Dekat kawasan pangsa puri tu ada parking, tapi parkingnya sangat terhad. Jadi susah nak dapat. Bila balik lewat sikit memang tak dapat parking. Jadi terpaksalah parking dekat tepi jalan. Zaitun dan suami dia kedua-duanya bekerja. Suami Zaitun kerja sampai petang macam biasalah. Balik sempatlah parking. Zaitun pula kerja dia lain. Balik lewat. Biasa dalam pukul 8 lebih macam tu barulah sampai ke rumah. Jadi Zaitun memang dah banyak kali tak sempat parking. Pada satu hari ni, Zaitun balik macam biasa, balik kerja. Lebih kurang pukul 8 malam, dia sampailah berhampiran dengan kawasan pangsa puri tu. Bila Zaitun tengok, parking dah penuh. Terpaksalah Zaitun cari di tempat lain, di tepi-tepi jalan. Cari punya cari, jumpalah satu tempat yang boleh parking kereta dia. Tempat tu adalah sebuah lorong. Lorong berhampiran dengan padang. Zaitun pun parkinglah kereta dia dekat situ. Daripada lorong tu, lorong yang berhampiran padang tu, Zaitun perlu lalu dekat satu pokok. Ada satu pokok yang sangat besar berhampiran dengan padang tu. Tak tahulah pokok apa. Tapi Zaitun cakap pokok tu besar dan rendang. Zaitun sebenarnya memang tak suka lalu dekat pokok tu. Sebab setiap kali dia lalu dekat situ, dia akan rasa seolah-olah ada yang memerhati dia. Ada yang sedang tengok ke arah dia. Zaitun memang selalu rasa seram sejuk setiap kali lalu dekat situ. Tapi nak buat macam mana kan? Nak balik ke rumah dia, kalau daripada padang tu, memang kena lalu dekat bawah pokok tu. Zaitun pun mula berjalan daripada kereta dia, lalu dekat bawah pokok tu. Sebenarnya, jarak daripada padang tu, padang yang ada pokok besar tu, dengan rumah Zaitun tak jauh. Tak adalah jauh mana. Tapi disebabkan perasaan takut itulah yang membuatkan Zaitun terasa jauh. Zaitun berjalan seorang diri. Makin lama makin hampir dengan pokok besar tu. Kawasan tu sebenarnya tak adalah gelap sangat. Sebab ada lampu jalan dekat situ. Ada sebiji. Jadi kawasan dekat pokok tu ada juga sebahagiannya yang diterangi oleh lampu jalan tu. Zaitun takut masa tu. Jadi Zaitun pandang ke arah rumah dia, tak pandang ke arah kiri kanan. Dia fokus dekat rumah dia tu je daripada jauh. Bila Zaitun dah betul-betul dekat dengan pokok tu, Zaitun mula terasa seolah-olah ada seseorang sedang memerhati ke arah dia. Perasaan takut mula timbul dalam hati Zaitun. Tapi Zaitun lawan perasaan tu, perasaan takut tu. Zaitun fikir, awal lagi masa ni baru pukul 8. Takkanlah ada hantu awal-awal macam ni. Zaitun terus berjalan. Tiba-tiba, Zaitun terdengar ada satu bunyi daripada atas pokok. Bunyi seolah-olah pokok tu digegarkan daripada atas. Macam ada orang dekat atas tu, kemudian orang tu goncangkan pokok tu. Zaitun memang terkejutlah pada masa tu. Zaitun tanpa berfikir panjang, terus toleh pandang ke arah atas pokok. Masa itulah Zaitun ternampak ada satu makhluk yang sedang duduk mencangkung di atas salah satu dahan yang ada dekat pokok tu. Makhluk tu mempunyai rambut yang sangat panjang.
terjuntai sampailah ke atas tanah. Zaitun boleh nampak dengan jelas tangan lembaga tu. Lembaga tu mempunyai jari yang sangat panjang, jari-jari yang sangat panjang. Dan yang paling menakutkan Zaitun adalah mata makhluk tu. Zaitun kata makhluk ni, mata dia tak ubah macam mata anjing. Mata tu menyala, memandang ke arah Zaitun. Bila dah nampak benda macam tu, apa lagi? Zaitun terus langkah 1000, berlari sekuat hati menuju ke arah rumah dia. Masa Zaitun berlari tu, berlaku satu perkara yang pelik. Zaitun ni, dia berlari dah laju dah. Dia rasa dah laju dah berlari. Dan sambil berlari tu, dia memandang ke arah rumah dia. Tapi, yang peliknya, jarak antara Zaitun dan rumah dia seolah-olah tak berubah. Sepatutnya, kalau berlari laju, jarak antara Zaitun dan rumah dia makin dekat lah kan. Tapi ini tidak. Sama aja jaraknya. Seolah-olah Zaitun ni berlari setempat. Tak berubah tempat dia. Zaitun masih lagi berada di bawah pokok tu. Zaitun makin lama makin penat. Dan akhirnya Zaitun berhenti. Zaitun menangis dalam keadaan ketakutan. Sebab pada masa tu, Zaitun perasan benda yang ada atas pokok tu masih lagi merenung tajam ke arah dia. Zaitun dah tak tahu nak buat apa pada masa tu. Dia menangis sambil tutup mata. Zaitun langsung tak teringat nak baca doa ke, nak berselawat ke, nak baca ayat suci Al-Quran ke, tak teringat langsung. Zaitun terus menangis sambil menutup mata dia sendiri sebab tak nak tengok makhluk tu. Tiba-tiba, Zaitun terdengar bunyi orang berlari daripada arah depan menuju ke arah dia. Zaitun rasa makin takut. Tapi tak lama lepas tu, Zaitun dapat dengar suara suami dia. Zaitun dengar suami dia bertakbir dengan sangat kuat. Allahu Akbar. Lepas Zaitun dengar suami dia takbir macam tu, Zaitun buka mata. Nampaklah suami dia dah ada dekat depan dia. Bila suami Zaitun dah sampai dekat Zaitun, suami Zaitun tanya, sayang, kenapa ni? Okey ke tak? Tapi Zaitun tak boleh nak bercakap pada masa tu. Zaitun hanya sekadar menganggukkan kepala. Lepas tu suami Zaitun pun cakap, tak apalah, jom kita balik. Zaitun dan suami dia mula berjalan kaki menuju ke arah rumah. Bila Zaitun dan suami dia dah sampai dekat rumah, dah masuk dalam rumah, suami Zaitun pun tanya apa sebenarnya yang dah berlaku. Zaitun pun ceritalah daripada awal. Dia balik kerja, lepas tu dia tengok parking dah tak ada. Dia cari parking, jumpa dekat lorong tu, dekat dengan padang. Dia cerita semualah. Lalu dekat pokok nampak ada makhluk tu. Dia ceritalah semua rupa paras makhluk tu. Lepas tu dia cakap dia berlari. Berlari nak menuju ke rumah, tapi tak sampai-sampai dekat rumah. Bila suami Zaitun dengar Zaitun cakap macam tu, suami Zaitun rasa pelik. Sebab suami Zaitun cakap dia nampak masa Zaitun sampai dekat lorong tu, parking dekat lorong tu, dia nampaklah Zaitun keluar daripada kereta, berjalan sampai dekat bawah pokok tu. Tapi yang peliknya, suami Zaitun nampak bila Zaitun dah sampai dekat bawah pokok tu, Zaitun tak berlari. Zaitun cuma berdiri tegak aja dekat situ. Tercegat aja berdiri, tak buat apa-apa. Masa tu suami Zaitun memang dah syak ada benda tak kena. Sebab itulah suami Zaitun pergi ke arah Zaitun dan bertakbir sekuat hati. Zaitun terkejut bila dengar suami dia cakap macam tu. Bila Zaitun dah ceritakan perkara ni pada suami dia, dia rasa lega sikit. Dah tak risau macam tadi, tak takut macam tadi. Jadi pada masa tu Zaitun dan suami dia fikir gangguan ni dah habis dekat situ je. Tapi dia orang silap. Malam tu, masa Zaitun tidur, Zaitun dapat satu mimpi. Zaitun bermimpi dikejar oleh makhluk yang duduk mencangkung atas dahan pokok tadi. Makhluk yang berambut panjang dan mempunyai mata sama macam seekor anjing. Makhluk tu kejar Zaitun sampai Zaitun terjatuh. Lepas tu, makhluk tu cekik Zaitun menggunakan tangan dia. Zaitun sampai dapat rasa jari-jari makhluk ni, jari yang panjang. Memang kuat makhluk ni cekik. Sampai luka leher Zaitun. Keesokan paginya, Zaitun bangun dalam keadaan yang sakit. Sakit leher dan sakit bahu. Leher Zaitun sampai dah tak boleh nak toleh ke kiri kanan. Sebab sakit. Rasa macam dah salah urat. Jadi, suami Zaitun pun bawalah Zaitun pergi ke klinik. Bila dah pergi klinik, doktor cakap Zaitun mengalami muscle cramp. Otot Zaitun dah tegang. Macam tu je. Jadi dapatlah ubat tahan sakit. Bila dah balik, dah sampai ke rumah, Zaitun pun makanlah ubat tahan sakit tu. Tapi sakit Zaitun di bahagian leher ni masih lagi belum reda. Tak hilang sakit tu lepas makan ubat. Sampai ke malam sakitnya. Jadi suami Zaitun ni
cubalah ikhtiar dengan cara lain. Suami Zaitun ni sebenarnya dia adalah sedikit ilmu untuk mengubat, tapi tak adalah sampai tahap boleh mengubat orang lain. Hanya sekadar keluarga dia je. Ilmu sekadar cukup-cukup untuk menjaga keluarga sendiri. Suami Zaitun dapat ilmu ni daripada ayah dia sendiri. Ayah suami Zaitun memang boleh mengubat orang. Malam tu selepas solat Isyak, suami Zaitun buat air tawar bagi dekat Zaitun. Adalah bacaan-bacaan dia. Suami Zaitun belajar daripada ayah dia. Lepas Zaitun minum air tawar tu, barulah Zaitun berasa lega. Dah tak sakit dekat bahagian leher tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Zaitun semasa dia menyewa di sebuah rumah sewa di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Zaitun kata, sampai sekarang ni keadaan masih lagi sama. Susah nak cari parking. Dan kadang-kadang memang Zaitun terpaksa parking dekat lorong berhampiran dengan padang tu. Dan memang Zaitun akan lalu dekat bawah pokok tu. Tapi Alhamdulillah, sekarang ni dah tak ada lagi gangguan macam dulu. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang seorang lelaki yang menjalani operasi pembedahan otak sambil bermain saksofon. Nama lelaki ni adalah Carlos Aguilera, berasal dari Malaga, Sepanyol. Kisah ni berlaku pada tahun 2015. Masa tu Carlos baru berumur 27 tahun. Muda lagi lah. Carlos ni, dia adalah seorang ahli muzik, pemain saksofon. Carlos ni, dia ada penyakit. Dia ada ketumbuhan otak, tumor otak. Ketumbuhan otak ni, tumor otak, kalau dibiarkan, makin lama makin bahaya. Boleh mengancam nyawa. Jadi Carlos buat keputusan untuk keluarkan tumor tu daripada otak dia. Dia nak menjalani pembedahan otak. Sebelum Carlos menjalani pembedahan ni, Carlos adalah bercakap dengan doktor dia, doktor yang in charge pembedahan dia. Nama doktor ni adalah Dr. Guillermo Ibanez. Dr. Ibanez cakap, kalau Carlos nak teruskan pembedahan ni, ada risiko. Ada kebarangkalian yang Carlos ni dah tak akan dapat bermain lagi saksofon kalau ada kerosakan saraf. Tapi perkara tu boleh dielakkan. Ada cara dia. Caranya, Carlos perlu sedar semasa otak dia dibedah. Maknanya, Carlos ni, dia tak boleh dibius 100% sampai tak sedar. Memang kena buat macam tu bagi nak mengelakkan kerosakan saraf. Kalau silap langkah, ada kerosakan saraf, Carlos memang tak akan dapat bermain saksofon lagi selepas pembedahan tu. Itulah risiko yang perlu Carlos tanggung untuk jalani pembedahan otak ni. Lepas dah bincang dengan doktor dia, Carlos pun bersetujulah untuk jalani pembedahan otak. Dipendekkan cerita, tibalah hari pembedahan. Ada 16 orang ahli perubatan yang terlibat dalam pembedahan tu. 3 orang pakar bedah saraf, 2 orang pakar psikologi saraf, 3 orang pakar fisiologi saraf, seorang pakar anestetik, 5 orang jururawat, seorang pembantu perawat dan seorang pembantu medik. Pembedahan ni berlangsung selama 12 jam. Pada peringkat terakhir ataupun fasa terakhir pembedahan tu, Dr. Ibanez arahkan Carlos untuk mainkan saksofon dia. Tak kiralah apa-apa lagu. Carlos pun tiuplah saksofon dia tu. Dia mainkan lagu jazz klasik yang bertajuk Misty. Elok aja Carlos main saksofon dia dalam keadaan otak dia terbuka macam tu. Masa Carlos main saksofon tu, adalah seseorang ahli perubatan ni yang pergi rakam kejadian tu. Dan selepas pembedahan tu berjaya, ahli perubatan yang rakam kejadian tu tunjukkan kepada Carlos. Carlos sendiri terkejut bila tengok video tu. Dia tak sangka yang dia boleh main saksofon dalam keadaan kepala dia dibedah. Dia buka macam tu. Sebab sebenarnya masa tu Carlos walaupun dia sedar, dia tak sedar sepenuhnya. Dia masih lagi berada di bawah pengaruh bius. Bius yang setempat, local anesthetic. Masa Carlos main saksofon tu, dia terasa seolah-olah sedang berbaring di tepi pantai, bermain saksofon. Bila dia tengok rakaman tu, barulah dia sedar sebenarnya dia main saksofon dalam keadaan yang kepala dia dibuka, otak dia sedang dibedah. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk.
Semoga kita bertemu lagi di video saya seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.